sampai mana dah baca tu. Ya. Bab yang ke berapa tu? 11. Babu salati bi ghairi rida. Tajuk cari salati al hasir. Babu salati al khumrah. Babu salati al firash. Babu salati fi ni'al fi khifaf. Selepas pada bab apa? Jawab ni Tirmizi ke Bukhari? Bukhari. Babu salati bi ghairi rida, situ. 62. Ya. Jadi nak baca Bukhari ke Tirmizi? Boleh kakak baca dua-dua. Nak baca mana lagi? Bukhari. Baca Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati bi ghairi rida'in. Bab yang ke-11 Bukhari. Bab ini berkaitan dengan sembahyang tanpa rida, selendang, izar, kain, rida, selendang, campur dua sekali, panggil hullah. Jadi bab tu akan baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Babus salati bi ghairi rida'in. Bab berkaitan dengan sembahyang tanpa selendang. Maksudnya hanya pakai kain saja, sehelai kain saja, baju tak ada, selendang tak ada, sembahyang begitu. Jadi tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia nak sabitkan sekiranya ada dua helai pakaian, kain dan selendang, ataupun kain dan jubah, tapi dia tak pakai dua-dua tu, hanya dia pakai kain saja, satu saja, sehelai kain saja, dia sembahyang. Jadi harus dia sembahyang begitu. Tapi afdalnya baik pakai dua helai, bagian bawah, bagian atas. Tapi kalau ada orang pakai sehelai saja pun kira sembahyangnya sah juga. Tidak boleh kata tak sah sembahyang dan sebagainya. Itu yang Imam Bukhari mau sabitkan daripada terjematul bab dan juga hadis bab di bawah ni. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani ibn Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadiri qala dakhaltu ala Jabir ibn Abdullah wa huwa yusalli fi saubin multahifan bihi. Riwayat daripada Muhammad bin Munkadir, dia kata saya masuk di sisi Jabir bin Abdullah, sedang dia tu Jabir tu sembahyang pada sehelai kain dalam keadaan iltihaf, balut tubuh badan tu dengan sehelai kain tu, bihi bisaubin warida'uhu mawdu'un. Dalam riwayat lain ada rida'uhu mawdu'un alal mishjabi, sedang selendangnya, pakaian bahagian atas tu diletak di atas bakul, ataupun dalam riwayat lain mawdu'un alal ardi, letak di atas tanah. Maksudnya sengaja Jabir bin Abdullah dia buat begitu, letak sedangkan ada dua helai cukup-cukup, sengaja dia letak selendang di tempat lain, sembahyang dengan hanya memakai sehelai kain saja. Falamman sarafa, ketika dia pulang, ketika dia berpaling daripada sembahyang, selesai sembahyang tu, qulna, kami kata, ya Aba Abdullah, ini kunyah Jabir bin Abdullah, tusalli warida'uka mawdu'un, adakah engkau sembahyang dalam keadaan engkau diletakkan selendang engkau tu di atas kayu ataupun di atas tanah? Qala na'am, ay na'am usalli waridai mawdu'un. Kata Jabir bin Abdullah, dia jawab, kata, ya, saya sembahyang dalam keadaan selendang saya diletak lain. Ahbabtu ayyaraniyal juhalu mislukum, aku suka perlihatkan lihat kepada aku oleh orang-orang jahil yang tidak tahu hukum seperti kamu.
orang-orang tidak tahu hukum yang kata boleh pakai sembahyang dengan sehelai kain saja. Aku sengaja mau bagi mereka tu lihat kepada aku. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli hakadha. Aku dah pun lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang begini. Jadi mungkin masa tu ada orang anggap pakai sehelai kain saja sembahyang, balut dalam keadaan iltihaf, seperti mana dalam bab-bab dulu kita sudah baca cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang multahifan, iltihaf. Jadi mungkin masa tu orang kata pakai sehelai kain saja sembahyang ni tidak sah. Jadi Jabir bin Abdullah mau menolak fahaman salah tu, sengaja dia buat tunjuk begitu. Tapi dalam bab dulu kita dah baca maqalah daripada Sayyidina Umar. Di situ Sayyidina Umar dah sebut, iza awsa'allahu fa'awsi'u. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi keluasan, kesenangan ketika tu, kamu gunalah kesenangan tu. Jadi daripada situ juga mungkin orang salah faham dalam keadaan ada serba kesenangan ketika ni orang mau sembahyang dengan memakai sehelai kain, sehelai pakaian saja, tidak boleh. Jadi takutnya orang salah faham, salah anggap dengan asal sahabah Sayyidina Umar tu. Imam Bukhari adakan bab ini jadi maksudnya Jabir bin Abdullah dia mau tunjuk walaupun dah ada dalam keadaan senang, dah ada pakaian banyak, kalau orang pakai sehelai pakaian saja sembahyang kiranya sah, harus sembahyang tu. Jadi sahabat-sahabat ni mereka buat contoh, tunjuk amalan-amalan mengikut keadaan semasa. Kalau ramai orang salah faham dengan mana-mana hukum, mereka betulkan keadaan tu. Tujuan itulah Jabir bin Abdullah lakukan begitu. Babun ma yuzkaru fil fakhizi. Bab ini datang diceritakan berkenaan dengan paha sama ada menjadi aurat ataupun tidak. Berkenaan dengan tu, berkenaan dengan paha aurat ataupun tidak, di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah. Jadi disebabkan itu Imam Bukhari bawa di sini sirah yuzkaru yurwa, sirah bina lil majhul. Dalam bab ni Imam Bukhari dia bawa dua asar, satu daripada Ibn Abbas Jarhad Muhammad bin Jahsh,
berkenaan dengan paha menjadi aurat, dan juga satu lagi dia bawa hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka paha dia, terselak kain bahagian paha, dia bawa dua keadaan yang riwayat kata paha aurat, dan satu riwayat daripada Anas berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka paha seolah-olah paha tidak menjadi aurat. Kemudian Imam Bukhari buat keputusan berkenaan dengan sanad yang kata aurat dan yang tidak aurat, dan daripada uslub Imam Bukhari kita akan baca, akan faham nampaknya gaya Imam Bukhari juga dia cenderung kepada pendapat yang kata paha tidak aurat, sama dengan pendapat daripada Imam Malik. Walaupun begitu, Imam Bukhari dia akan kemuka hadis yang kemukakan maksud kata paha itu adalah aurat. Dia akan kata itu lebih baik, lebih cermat, lebih hati-hati supaya menjaga aurat tutup paha itu lebih baik, dengan sebab tujuan nak keluar daripada ikhtilaf ulama tu. Di kalangan ulama ada ikhtilaf yang kata paha ni aurat, seperti A'immah Salasah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bukan setakat paha saja, lutut juga kira aurat. Pusat sampai lutut mesti tutup, itu aurat. Dan di sisi Imam Malik hanya sawatain, kubul dan dubur, tutup dua tu, supaya kita pakai apa? Cawat, pakai luar pendek, supaya orang pergi laut nelayan pakai begitu. Jadi itu pendapat Imam Bukhari. Jadi kita akan baca hadis asal sahabah di bawah terjematul bab ni. Di situ kita akan nampak Imam Bukhari juga dalam bab ni cenderung kepada ijtihad yang menyatakan paha tidak aurat. Jadi biasalah Imam Bukhari ijtihad dia terkadang sama dengan salah seorang di antara imam pak mazhab bercanggah dengan imam lain. Walau macam mana pun ijtihad Imam Bukhari juga tidak terkeluar daripada ijtihad a'immah arba'ah tu. Jadi selalunya kita boleh nampak terkadang ijtihad Imam Bukhari sama dengan ijtihad Imam Syafi'i, bercanggah dengan imam lain. Kadang sama dengan a'immah salasah, bercanggah dengan Imam Abu Hanifah. Dalam bab ni sama dengan Imam Malik, bercanggah pula dengan a'immah salasah. Sama dalam pak mazhab pun satu sama lain, imam-imam pak mazhab tu ada juga kadang sama, kadang bercanggah, ikhtilaf tu ada. Jadi Imam Bukhari juga
seorang imam mujtahid yang kebolehan dia dah pun sampai peringkat darajat ijtihad. Jadi ijtihad Imam Bukhari dalam bab ni sama dengan Imam Malik. Wa yurwa an Ibn Abbas wa Jarhadin wa Muhammad ibn Jahshin, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dan Jarhad Muhammad bin Jahsh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu auratun, riwayat daripada tiga orang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyatakan paha itu adalah aurat, patut tutup. Wa qala Anasun, dan Anas bin Malik kata hasaran nabiyyu ay kashafan nabiyyu an fakhidhihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka pahanya, terangkat kain, nampak paha. Wa hadithu Anasin asnadu, dan hadis Anas adalah lebih kuat sanad berbanding dengan sanad Ibn Abbas, Jarhad Muhammad bin Jahsh. Sanad Anas bin Malik tu lebih kuat. Walaupun begitu, Imam Bukhari kata wa hadithu Jarhadin ahwatu min hadisi ahwatu ay ahwatu min hadisi Anasin, dan hadis Jarhad itu lebih berhati-hati berbanding dengan hadis Anas. Maksudnya dari segi sanad hadis Anas bin Malik itu kuat. Dari segi makna, dari segi menjaga aurat, hadis Jarhad itu yang menyatakan fakhidh, al-fakhidhu auratun, paha itu aurat, hadis itu lebih ahwat, mempunyai ihtiyat, hati-hati supaya tidak terbuka aurat. Jadi daripada sini kita dapat faham satu pegangan ataupun usul Imam Bukhari. Terkadang dia juga utamakan amalan yang lebih baik, walaupun satu amalan tu dari segi sanad lebih kuat. Tidak kata selalu mau utamakan sanad kuat saja, tidak begitu. Memang dia mau sanad sahih, terlebih kuat berbanding dengan sanad lain. Tapi ada juga Imam Bukhari juga ada sikap wara. Jadi walaupun hadis Anas tu asnadu min hadis Jarhad, tapi hadis Jarhad pula ahwatu min hadis Anas. Jadi maksudnya walaupun Imam Bukhari di sisi dia ijtihad dia juga paha tidak aurat, tapi daripada jumlah wa hadisu Jarhadin ahwatu ni dapati baik tutup paha tu. Tujuannya hatta yukhraja min ikhtilafihim, him maksud di sini al-ulama, min ikhtilafil ulama, sehingga dapat dikeluarkan, dapat dielakkan
daripada khilaf a'immah. Jadi bila ada khilaf a'immah, pilih terbaik, lebih wara, itu terbaik untuk kita amal. Itulah Imam Bukhari bawa cara tu, wa hadisu jarhadin ahwatu, walaupun hadis Anas tu asnad. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari kata, ghatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Uthman. Abu Musa al-Ash'ari kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup kedua lututnya ketika Uthman bin Affan masuk. Jadi hadis ni di sini ringkas. Dalam riwayat lain ada kisah dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi telaga. Ketika itu mulanya Abu Bakar As-Siddiq minta kebenaran masuk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kebenaran masuk. Kemudian Sayyidina Umar datang minta juga kebenaran masuk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kebenaran. Sayyidina Umar masuk. Ketika Sayyidina Uthman masuk, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup kedua-dua lutut tu. Jadi daripada situ Imam Bukhari mahu istidlalnya, mahu dalilnya, kalau rukbah tu kira aurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tutup rukbah dia tu, lutut dia tu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk lagi, dia akan tutup. Tapi Abu Bakar As-Siddiq masuk itu, Sayyidina Umar masuk pun masih dalam keadaan tidak tutup lagi. Sayyidina Uthman masuk baru tutup. Disebabkan Sayyidina Uthman ni dia yang mempunyai sifat begitu malu. Tidak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu begitu, sebagai menghormati sikap terlalu baik Sayyidina Uthman tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan begitu. Jadi daripada situ muhaddisin kata Imam Bukhari sebenarnya di sini nak dalilkan lutut juga tidak termasuk dalam aurat. Kalau kiranya lutut juga aurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tutup semasa Abu Bakar As-Siddiq masuk lagi. Tapi tidak begitu. Qala Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit kata, anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fakhiduhu ala fakhiri, sedang pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pahaku, fasaqulat alayya, kemudian menjadi berat wahyu itu di atasku, hatta khiftu an turadda fakhiri, sehingga aku bimbang terpatah pahaku, an turadda ay an tuksara, takut patah pahaku. Jadi
wahyu ni memang ada berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diturunkan wahyu ke atas dia, dia juga terasa berat sampai peluh sahabat paha Rasulullah SAW ada atas paha dia, terasa nak patah paha tu. Begitu juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atas unta, ketika tu turun wahyu, unta tu dengan sendiri terduduk, tidak tahan dengan beratnya turun wahyu tu. Jadi daripada kesemua keterangan daripada Imam Bukhari ini, dapati uslub Imam Bukhari dalam bab paha aurat ataupun tidak, dapati Imam Bukhari juga di sisi dia paha tidak aurat, sama dengan Imam Malik. Tapi jumhur ulama yang kata paha aurat, mereka bagi jawapan dan katanya mereka dalam riwayat Muslim ada matan hadis, in hasaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi. Dalam Bukhari ini hasaran Nabi, dalam riwayat Muslim ada in hasaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang kata kain terbuka terangkat nampak paha, bila Sayyidina Uthman masuk baru Nabi SAW tutup tu, in hasara dalam riwayat Muslim, maksudnya kain tu dengan sendiri terselak, bukan Nabi SAW sengaja buka aurat tu, buka kain tu, tidak. Itu jawapan daripada jumhur ulama yang kata paha aurat. Jadi kita tak perlu petikai apa-apa di sini. Memang riwayat-riwayat tu ada yang kata al-fakhidhu aurah, paha aurat. Itu pun riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang kata terbuka paha, seolah-olah paha tidak aurat. Itu pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi di sini kita tak perlu main sanad hadis Anas bin Malik yang maksudnya tidak aurat paha tu, sanad dia lebih kuat. Kita tak boleh tegas setakat tu saja. Memang Imam Bukhari di sisi dia aurat, bernama paha tidak aurat. Imam Malik pun begitu. Tapi di sini kita amal dengan ijtihad Imam Syafi'i yang kata paha aurat. Jadi tak perlu kita bawa isu paha tidak aurat ke jadi dia amal mazhab Syafi'i di sini tak perlu kita nak bawa masuk nak tegas dengan bawanya ijtihad Imam Malik tu dengan pandangan Imam Bukhari wa hadisu Anasin asnadut tuka. Jadi tak perlu. Sedangkan Imam Bukhari sendiri, walaupun dia dah sebut wa hadisu Anasin asnadu, sambungan dia wa hadisu jarhadin ahwatu. Itu yang kita perlu cerita juga. Jangan duk bawa hadis Anas yang membawa maksud paha tidak aurat tu, sanad dia lebih kuat. Sebab tu paha tidak aurat, tak tutup tak apa dan sebagainya, tak perlu kita buat kecoh dalam masyarakat. Kita ambil semua maksud kehendak Imam Bukhari, walaupun dia ijtihad paha tidak aurat, tapi dia naknya tutup juga supaya
terkeluar daripada ikhtilaf a'immah tu. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan Ghazwah Khaybar. Khaybar ada 8 burd daripada Madinah. Peperangan Khaybar berlaku pada Jamadil Ula tahun Hijri 6. Ketika itu fasallaina indaha salatal ghadati, kami sembahyang di sisinya, indaha di sisinya, di sisi Khaybar, maksudnya indaha ay kharijan anha, di luar kawasan Khaybar kami sembahyang salatal ghadati ay salatas subhi, sembahyang subuh, bi ghalasin, pada waktu ghalas. Ghalas ni waktu cerah, tak cerah waktu tu, maknanya waktu mula masuk waktu subuh. Maksudnya sebaik saja masuk waktu sembahyang subuh tu sembahyang selalu. Itu ghalas. Ghalas maksudnya zulmatu akhiril lail, kegelapan akhir malam. Sudah tu akan cerah masa tu. Jadi masih cerah, tak cerah, begitu. Farakiba Nabiyullahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang. Maksud di sini dalam peperangan Khaybar tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang keldai tali kekang. Keldai itu dibuat daripada sabut kurma. Warakiba Abu Talhata, Abu Talha juga menunggang. Wa ana radifu Abi Talhata, Anas kata sedang aku juga menjadi radif, pembonceng ataupun orang yang gendong di belakang Abi Talha. Fa'ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Zuqaq ay sikah, maksudnya jalan sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui jalan sempit menuju Khaybar. Wa inna rukbati latamassu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan lututku tersentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa hasar al-izara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan kain an fakhidhihi, daripada pahanya. Hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabiyillahi, sehingga kan aku dapat melihat, dapat memandang kepada putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah tepat
Imam Bukhari istidlal paha tidak menjadi aurat. Nabi SAW terbuka menyisingkan kain ketika duduk di atas keldai itu. Mungkin kalau tidak menyisingkan kain itu susah duduk di atas itu. Jadi ketika itulah sahabat itu nampak paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perkampungan itu, masuk dalam Khaybar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap, Allahu akbar, kharibat Khaybaru, rubuhlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin, katanya sahabat, kami apabila tiba di halaman mana-mana kaum, sahah halaman, fasa'a sabahul munzarin, maka menjadi buruklah pagi bagi mereka yang diancam. Qalaha salasan, kata-kata itu diulangi 3 kali. Qala ay qala Anasun, Anas kata, wa kharajal qaumu ila a'malihim, bila Rasulullah SAW dan tentera dah tiba masuk dalam perkampungan Khaybar, orang yang ada di situ, penduduk di situ, mereka macam biasa keluar ila a'malihim, kepada tempat-tempat kerja mereka, ila a'malihim ay ila mawadhi'a a'malihim. Faqalu, orang-orang yang nampak Rasulullah SAW, mereka kata, Muhammadun ay haza Muhammadun, ataupun jaa Muhammadun, ini Muhammad dah datang. Qala Abdul Aziz rawi kata, wa qala ba'du ashabina, sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, maksud ashab di sini muhaddisin kata Muhammad bin Sirin, maksudnya Abdul Aziz dan Muhammad bin Sirin kata, wal khamisu yakni al-jaish, maksudnya dalam riwayat itu faqalu Muhammadun, dalam riwayat daripada Muhammad bin Sirin ba'du ashabina tu, di tempat Muhammad tu, orang yang melihat Nabi SAW dan sahabat-sahabat tu kata, wal khamis yakni al-jaish. Khamis maksudnya tentera, bukan hari Khamis. Maksud Khamis ni, tentera tu dikatakan Khamis, maksudnya 5. Tentera ni biasanya dia ada 5 bahagian. 1 komando, muqaddimatul jaish, yang pergi di hadapan tentera ramai. Kemudian ada 2 sayap, kanan kiri, dan ada ibu tentera tengah, dan ada pula sekumpulan yang turut di belakang. Tujuannya kalau ada terjatuh, tertinggal apa-apa, mereka akan kutip. Kalau ada orang sakit, demam apa-apa, mereka akan tolong. Jadi begitulah keadaan tentera itu, ada 5 bahagian. Sebab tu jaish tentera ni dulu
mereka kata Khamis. Jadi faqalu Muhammadun, ataupun berdasarkan riwayat Muhammad bin Sirin tu faqalu Khamis. Tentera. Qala fa asabnaha anwatan, sahabat rawi kata kami dapat menaklukkan, asabna kami mengenakan ia Khaybar, fa asabna Khaybara, kami mengenakan, maksudnya kami dapat menaklukkan Khaybar tu anwatan, dengan kekerasan, dalam keadaan kekerasan. Fajumi'as sabiyu, kemudian dapat dihimpun juga tawanan perang. Faja'a Dihyatu, ketika dah dihimpun tawanan perang tu, Dihyah Kalbi, sahabat tu datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Dihyah kata, ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabiyin, berikan saya seorang wanita daripada tawanan perang tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab, pergilah, fakhudh jariyatan, ambillah seorang wanita daripada tawanan perang tu. Fa'akhadha Safiyata binta Huyayyin, maka Dihyah pilih, ambil Safiyah yang mana kemudian tu jadi Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dihyah dah pilih Safiyah tu, faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang lelaki, seorang sahabat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat tu kata, ya Nabi Allah, a'taita Dihyata Safiyata binta Huyayyin, Tuan dah bagi Dihyah, Safiyah tu dah bagi kepada Dihyah, Sayyidata Khuraizata, Safiyah tu Sayyidah, ketua ataupun bangsawan suku kaum Quraizah, wan Nadir, dan juga Nadir, bangsawan daripada kumpulan ketua Bani Quraizah dan Bani Nadir. La tasluhu illa laka, tidak elok, maksudnya tidak indah, Safiyah tu serah kepada Dihyah, melainkan menjadi milik engkau. Sebaik-baiknya Rasulullah ambil dia, jadikan isteri. Sahabat tu bagi cadangan, disebabkan Safiyah tu daripada ahli keluarga Nabi Anbiya, iaitu anak cucu keturunan daripada Nabi Harun. Jadi cadangan daripada sahabatnya, wanita yang merupakan bangsawan Quraizah dan Nadir, di daripada keturunan Nabi Anbiya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Safiyah tu, ada banyak kebaikan di situ, ada kemudahan, boleh menarik Bani Quraizah dan Bani Nadir, yang mana ada hubung kait dengan Safiyah tu, mudah mereka juga akan turut masuk Islam dan memandangkan beberapa kebaikan dan hikmah di situ. Sahabat tu bagi cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'uhu biha, kamu panggillah dia, Dihyah tu,
bersama dengannya dengan Safiyah itu. Falamma nazara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Safiyah, qala ay qala lahu li Dihyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Dihyah, khudh jariyatan min as-sabiy ghairaha, cubalah engkau ambil jariyah yang lain daripada tawanan perang itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat Dihyah ambil wanita lain, tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nikah dengan Safiyah itu. Qala, rawi kata, fa'taqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Dihyah itu setuju, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah itu dan seterusnya kahwin dengan Safiyah. Jadi jangan kita salah faham pula di sini. Falamma nazara ilaiha Nabi, Nabi lihat Safiyah itu, terus dia minta daripada Dihyah. Nabi SAW nampak Safiyah ni cantik, bangsawan daripada Bani Israel, gaya dia lain dengan gaya wanita-wanita Arab, tertarik hati dan sebagainya. Jangan kita bawa ke situ. Nabi SAW menerima cadangan sahabat dengan tujuan untuk sebarkan agama Islam di situ. Itu saja. Dan satu lagi, jangan pula kita salah anggap Nabi sallallahu alaihi wasallam dia guna kuasa dia sebagai dia ni seorang Nabi dan Rasul, bila dia ambil daripada Dihyah, ambil Safiyah tu, sahabat takut, tidak berani nak ingkar, ambil kesempatan di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Jangan kita fikir begitu pula, sebab di sini semua perkara tidak cerita ringkas. Dalam riwayat lain ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bincang dengan Dihyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar sebagai ganti rugi kepada Dihyah itu 7 ekor unta. Seolah-olah dia beli ambil tawanan perang tu, beli balik daripada Dihyah, kemudian memerdekakan tawanan perang Safiyah tu, barulah dia nikah. Jadi tidak ada apa-apa kesalahan ataupun kritikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Thabitun, ya Aba Hamzata, Sabit kata kepadanya, kepada Anas, tanya kepada Anas, ya Aba Hamzata, Aba Hamzah kunyah bagi Anas bin Malik, wahai Aba Hamzah, ma asdaqaha, apakah mas kawin bagi Safiyah itu? Qala nafsaha, Anas bin Malik kata, asdaqaha nafsaha ay a'taqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mas kawin kepadanya dirinya Safiyah itu. Maksudnya a'taqaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah tanpa mengambil apa-apa balasan daripada Safiyah itu, tanpa mengambil pembayaran apa, memerdekakan Safiyah. Wa tazawwajaha, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kawin tanpa mahar. Maksudnya a'taqaha ay a'taqaha bila iwadin,
watazawwajaha ay watazawwajaha bila mahrin. Jadi maksudnya nafsul itu memerdekakan Safiyah tu dah bayar 7 ekor unta kan. Itulah mas kahwin bagi Safiyah. Maknanya bagi jugalah mas kahwin dengan cara tu. Hatta iza kana bitariqi, sehingga apabila dahu syai'un falyaji bihi, sesiapa ada sesuatu di sisinya maka bawalah mai. Wabasata nita'an, dan seterusnya hamparkan nita'an 3 kulit. Faja'ala ar-rajulu ay fasyara'a ar-rajulu yaji'u bit-tamari, ada orang mula bawa datang buah kurma buh atas 3 kulit itu. Waja'ala ar-rajulu yaji'u bis-samni, ada pula seorang mula bawa mai sapi. Qala Abdul Aziz rawi kata, wa ahsabuhu ay wa ahsabu Anasan qad zakara sawiqa, aku sangka dia Anas bin Malik menyebut sawiq, makanan yang disediakan sebagai walimah kahwin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamu sawiq. Sawiq ni sejenis makanan campuran buah tamar, sapi dan lain-lain campuran ada, jadikan sejenis makanan yang menjadi kegemaran orang Arab, dinamakan sawiq. Itulah sebagai walimah perkahwinan Rasulullah SAW, jamu. Qala fahasu haisan, Abdul Aziz kata mereka campur kan, maksudnya ada yang bawa tamar, ada yang bawa samn, dan mereka campurkan semua, jadikan haisan, sejenis makanan nama hais. Hais ni campuran daripada buah tamar, sapi, hijau campur, jadi sejenis makanan dinamakan hais. Fakanat walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadilah itu walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tu panjang. Imam Bukhari bukan mau cerita kisah tu, yang dia naknya daripada kisah ni. Summa hasaral izara an fakhirihi, itu yang dia kehendaki nak dalilkan dengan potongan hadis. Summa hasaral izara an fakhirihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara ay kasyafa, buka kain dia, tarik kain dia daripada paha dia. Itu di situ sahabat nampak putihnya paha Rasulullah SAW. Daripada potongan hadis itu Imam Bukhari mau dalilkan paha tidak aurat. Itu jadi walaupun begitu, seperti mana pandangan Imam Bukhari sendiri, wa hadisu jarhadin ahwatu, hadis jarhad yang menyatakan al-fakhiru auratun, paha itu adalah aurat, itu hadis itu lebih ahwat, lebih baik beramal dengan hadis itu. Walaupun sanad hadis Anas yang kata membawa maksud paha tidak aurat itu dari segi sanad lebih kuat, sanad lebih kuat, tapi dari segi nak amal tu
lebih baik hadis jarhat itu membawa ke arah wara, lebih bertakwa dan juga terkeluar daripada khilaf a'immah berkenaan dengan paha aurat ataupun tidak aurat. InsyaAllah kita sambung. Ya, Gana-gana Waqala lahu, dekat mana? Tak jumpa mana. Waqala lahu. Kejap. Dalam hadis baca panjang tu, faqala lahu sabitun, sabit kata padanya Anas. Sebab tu dia sebut ya Aba Hamzah. Aba Hamzah tu kunyah Anas. Sabit kata kepada Anas, wahai Aba Hamzah. Jadi lahu tu Anas lah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.